Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini kita bertemu lagi sebagaimana yang disepakati oleh Syekh Afiq, Ustaz Afiq. Dalam mesej dia semalam dia minta nak buat berkenaan dengan Ramadan. Apapun insya-Allah anda dah download satu risalah ringkas lah berkenaan dengan taujihat ataupun beberapa panduan Ramadaniyah atau jihad Ramadaniyah, yakni panduan-panduan di bulan Ramadan. InsyaAllah kita boleh ambil beberapa fawaid lah, beberapa faedah daripada tajuk ini. InsyaAllah itulah dia. Baik, aqulu billahi taufiq. Maknanya kita mulakan dengan berkenaan dengan ta'rif as-sawm. Ta'rif yakni pengenalan tentang puasa. Apakah yang dimaksudkan dengan puasa? Saya rasa maknanya kita selalu dengarlah tajuk ni kan. Tapi tak ada masalah apa, ini sebagai ulang kaji dan peringatan untuk kita lah. Kan? Semoga apabila kita ulang kaji dia akan jadi semakin jelas. Jadi as-sawm, puasa itu lughatan dari sudut bahasa al-imsak, iaitu menahan diri lah, menahan diri. Itu dari sudut bahasa, yakni al-imsak, tahan diri kita, itu puasa. Wa syar'an, dan pada syara' makna puasa itu apa dia? Al-imsaku biniyati ta'abbud 'anil akli wa syurbi wa ghasyiyanin nisa'i wa sa'iril futurat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Daripada sudut syarak, makna dia puasa itu apa dia? Menahan diri dengan niat untuk beribadah, kepada Allah Ta'ala daripada makan, minum dan mendatangi isteri atau mentubuhi isteri dan segala perkara yang membatalkan wasairul futurat, daripada terbit fajar sampailah kepada tenggelam matahari. Itu makna dia lah. Itu ta'rif puasa tadi. Kelebihan dia, di antara kelebihan puasa banyaklah hadis berkenaan dengan kelebihan puasa. Antaranya qala sallallahu alaihi wasallam, man shama yawman fi sabilillahi azza wa jalla, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, zahzahallahu wajhahu 'anil nari bidzalika al-yawmi 70 kharifan. Allah Taala akan jauhkan wajahnya daripada neraka dengan demikian itu pada hari itu, bidzalika al-yawm, pada hari itu, 70 kharifan, dengan jarak 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Mana jauh dia tu daripada api neraka lah. Maksudnya Allah Ta'ala jauhkan wajahnya. Bila wajahnya dijauhkan daripada neraka, takkan badan dia dekat dengan neraka. Kerana wajah itu daripada tubuh. Wajah itu daripada badan kita. Kenapa disebut wajah di sini? Kerana wajah adalah tempat yang paling mulia daripada anggota badan kita. Wajah kan? Tubuh kita tempat yang paling mulia adalah wajah. Gitu. Sebab tu dalam sebut dalam hadis ni, Allah jauhkan wajah daripada neraka 70, dengan jarak 70 tahun perjalanan. Hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih, maksudnya sepakat Al-Bukhari dan Muslim dalam meriwayatkannya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah, lis-saimi 'inda fitrihi da'watun la turaddu, untuk orang yang berpuasa ketika dia hendak berbuka, ketika waktu berbuka, ada doa yang tidak akan ditolak, oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Al-Hakim mensahihkannya. Ini kelebihan hadis berkenaan kelebihan puasa. Kemudian apa dia fawaidus siyam, kelebihan puasa pula. Ya. Fawaid ataupun kelebihan kita berpuasa.
Baik, antara kelebihan berpuasa ni kita boleh bahagikan kepada beberapa bahagian lah, fawaid dia, faedah dia. Di antara dia faedah yang pertamanya faedah ruhiyah, faedah dari sudut jiwa kita. Faedah daripada sudut jiwa, kan, dalaman, ruh. Kan, ruh ini dalaman ni yang paling penting. Kerana ruh itulah menjadikan kita ni sebagai manusia, ataupun sebaliknya yang membezakan antara manusia dan haiwan adalah ruh kita tadi, jiwa kita. Jadi ruh tadi annahu ya'udu as-sabr, annahu yu'awidu as-sabra, maknanya dia melatih kita untuk bersabar, melatih kita untuk bersabar, wa yaqwi alaihi, dan maknanya dia melatih kita untuk bersabar dan jadi kuat di atas kesabaran. Kemudian wa yu'allimu ad-dabtan nafs, maksudnya dia mengajarkan kita macam mana kita nak menetapkan jiwa kita dalam kebaikan tadi, dan dia membantu jiwa kita lah. Kerana apa? Kerana dalam diri kita ni ada jiwa, dia panggil jiwa ketakwaan. Dalam diri kita ada jiwa ketakwaan, kan, yang mana bisikan ketakwaan tu dalam diri kita. Di situ puasa dia boleh melatih kita untuk terus menjadi orang yang bertakwa, kan. Ada kebaikan dalam diri seorang. Jadi apabila kalah kebaikan tu dengan hasutan syaitan, maka dia ikut syaitan lah, dia ikut hawa nafsu dia lah. Tapi apabila menangnya jiwa takwa itu, maka jiwa takwa itu yang akan kontrol diri kita. Jadi maknanya ketakwaan itu adalah tanda yang sangat jelas lah daripada puasa. Jadi puasa itu menzahirkan tanda yang sangat jelas dalam diri seseorang, iaitu ketakwaan. Sebab tu Allah sebut la'allakum tattaqun, semoga kamu semua bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa, kan? Sebagaimana telah difardukan ke atas orang-orang yang sebelum kamu, semoga kamu jadi orang yang bertakwa. Jadi maknanya yang dipanggil apa, tanda yang paling jelas sekali yang akan zahir daripada puasa itu adalah sifat takwa, kan? Sifat takwa maknanya imtisal, mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sudut faedah ruhiyah, faedah dalaman kita, batin kita, jiwa kita, faedah dia. Kemudian faedah dari sudut kemasyarakatan, masyarakat ijtimaiyah, fawaid ijtimaiyah, yakni faedah dari sudut kemasyarakatan sosial, annahu yu'awidu al-ummata an-nizam, kenapa ia akan membiasakan umat ini berada di atas satu nizam, satu peraturan, wal ittihad, dan kesatuan tadi, wa hubbul adl, dan cintakan keadilan sesama manusia. Kerana berpuasa tadi maknanya semua orang berpuasa. Bila nama muslimnya puasa, raja puasa, rakyat pun puasa, orang kaya pun berpuasa, orang miskin pun berpuasa, kan? Di situ keadilan yang Allah letakkan kepada semua hamba dia. Jadi kalau hebat tak mana pun tapi tak puasa, maka tidak mendapat keridaan Allah lah, mendapat kemurkaan Allah lah dia dapat. Baik, jadi begitu maknanya di situ dalam keadaan berpuasa dia akan timbul perasaan kasih sayang, wal al-musawat, perasaan kasih sayang di antara sesama muslim. Jadi maknanya wa yukawwinu fil mu'minin atifah ar-rahmah, dia akan maknanya mendatangkan, menumbuhkan, kan, sifat rahmah dalam jiwa orang-orang beriman. Maknanya dia akan menumbuhkan bibit-bibit rahmah, kasih sayang orang-orang beriman antara mereka, dan maknanya seterusnya akan mencetuskan sifat ihsan. Dia akan mencetuskan sifat ihsan. Jadi seolah beribadah kepada Allah dalam keadaan kita ni seolah merasa Allah Ta'ala melihat kita. Ya. Begitu juga puasa dia akan memelihara masyarakat, mujtama' daripada segala kejahatan dan kerosakan. Itu di antara kelebihan puasa dari sudut sosial, kemasyarakatan, ataupun dari sudut ijtimaiyah. Kemudian dari sudut fawaid sahihiyah, dengan kelebihan-kelebihan, dia kata fawaid, kelebihan faedah kesihatan. Ini maknanya siapa pun tak dapat nafikan, hatta orang kafir ateis pun dia tak dapat nafikan bahawa puasa itu, fasting itu maknanya ia ada
fawaid sihiyah, faedah-faedah kesihatan yang tak dapat disangkal oleh siapa-siapa pun, kan. Tapi kita tengok kalau kita belajar apa nama, dia panggil apa, keto diet kan, macam itulah dia, maknanya dia suruh kita puasa lebih kurang berapa jam, 12 jam ataupun 18 jam, 16 jam lah, saya ingat lah kan. Maksudnya jangan makan, boleh minum, minum saja, jangan makan selama 12 jam tadi kan, untuk apa, untuk dia panggil untuk kesihatan kan, untuk kesihatan, supaya apa, supaya apabila kita tidak makan tadi, tubuh kita tadi dia akan gunakan lemak-lemak yang ada dalam badan kita untuk dijadikan sebagai tenaga kan. Itu depa punya ni lah, depa punya kajian dan sebagainya. Tapi Islam ni cerita 1400 tahun lebih dah, maknanya kan puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud alaihissalam, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat kan. Itu puasa Nabi Daud kan. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dia Nabi Daud alaihissalam ni berpuasa satu hari dan dia berbuka di hari yang seterusnya. Begitulah seterusnya kan. Berterusan dia tadi Nabi Daud AS. Jadi maknanya dalam syariat kita pun maknanya Nabi SAW ikrarkan benda ni. Pengakuan Nabi SAW bahawa Nabi kata itu adalah puasa yang terbaik, puasa sunat yang terbaik kalau kita boleh puasa selang sehari. Kan? Baik. Ini dari sudut kesihatan dia maknanya yutahhir al-am'a, dia akan menyucikan usus kita. Kan, sebab bila kita tak makan, maknanya usus kita akan berehat lah, perut kita akan berehat, kan. Ini maksud kita kata kesihatan kan. Jadi tidak bekerja kan. Lepas tu katanya nanti bila dah perut kita berehat, maknanya tubuh kita ni dia akan ubati sel-sel yang rosak. Itu kata dia lah, wallahu taala alam kan. Dia mengislahkan balik segala anggota dalaman kita. Yang paling pentingnya adalah al-am'a ni lah. Al-am'a ni kita panggil perut kita ni. Perut kita ni dikatakan bahawa ia adalah ibu segala penyakit ataupun tempat berkumpulnya segala penyakit lah, perut kita ni kan. Perut kita ni. Sebab apa? Sebab kita makan macam-macam yang masuk dalam badan kita. Kita tak pedulilah apa yang makan tadi kan, benda yang kita kata bahaya ke tak bahaya ke, tapi dia sedap. Contohnya ada makan makanan yang sedap tapi dia berbahaya untuk kesihatan kan. Itulah dia macam kalori yang banyak, kita minum gula kan, makan kuih-muih yang manis-manis, itu sebenarnya membahayakan kesihatan kita. Sebab tu kalau orang dikena kencing manis, cara nak mengubati kencing manis dia, dan kita tahu bahawa kencing manis tak boleh diubati katanya lah, dia hanya boleh dipertahankan. Maksud dipertahankan maksud dia kita kata dengan menjaga makan. Di antara yang kita jangan makan gula tu lah, gula putih tu kan, gula. Jadi gula itu maknanya adalah musuh utama lah bagi orang yang penyakit kencing manis. Kemudian nasi. Nasi tu kalau kita orang Melayu kalau tak makan nasi ke, putih lah. Dia nak kena makan nasi juga kan. Begitu ya, seterusnya kata mereka adalah tepung kan. Yang mana tepung sekarang ni ada dia panggil apa? Ada benzoyl peroxide tu kan. Dia panggil apa? Pemutih ataupun klorong tadi. Klorong untuk memutihkan tepung tu kan. Itu yang kita makan, roti canai dan sebagainya semua tu kan, jadi masuklah badan kita. Tapi ketika berpuasa ni maknanya ada usaha untuk maknanya membantu perut kita tadi supaya dia berehat lah kan. Dan untuk kebaikan al-mi'dah tadi. Jadi dia membersihkan tubuh badan kita daripada al-fudalat wa rawasib, segala kotoran lah, darah-darah kita tadi kan. Kemudian dia mengurangkan lemak-lemak dalam tubuh, yang mana perut kita ni kan penuh dengan lemak. Dalam hadis, wa fil hadisi anhu sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Ibn Sunni dan Abu Nuaim dan dihasankan oleh Suyuti, ya. Nabi kata, sumu tasihhu. Sumu tasihhu, berpuasalah kamu semua nescaya kamu akan sihat. Ya. Jadi Abu Nuaim meriwayatkan, dihasan oleh As-Suyuti, wallahu taala alam. Jadi itulah dia dari sudut ni, kita kata kalau dari sudut kesihatan pun, sumu tasihhu, berpuasalah kamu semua kamu akan sihat. Sebab tu kalau orang rajin puasa ni dia sihat kan, sebab badan dia tak berat.
Kita bila badan kita ni dah berat, makan dah banyak, timbangan kita meningkat, berbagai penyakit yang dia mudah hinggap di tubuh badan kita. Kan di antara penyakit yang famous di negara kita ni kan, penyakit kita panggil buah pinggang. Kan kena dialisis, penyakit darah tinggi, penyakit kencing manis. Ini memang famous sangat di negara kita dan seluruh negara, seluruh dunia lah macam tu. Sebab tak ada orang yang tak suka manis kan. Tak ada orang yang tak suka manis. Tanya dari saya pun saya sukakan manis, kan? Kalau dulu nak makan manis ya, asam pengin. Jadi maknanya bila semua makanan semua manis. Nak makan teh, kopi semua nak manis, biskut manis. Hatta nasi pun dia orang buh gula, tahu tak? Nasi lemak. Pernah tengok. Jadi tahu lah ada sebagian orang kan yang gula ni kita telah menguasai kehidupan dia. Rasa kita kesukaan kepada gula tadi kan. Nasi lemak, dia masak nasi lemak tu dia akan bubuh juga secancar, dua cancar, satu sudu, dua sudu gula untuk rasakan nasi lemak dia tadi bangkit. Nasi lemak tadi kan rasa ada manis-manis sikit. Bila kita makan nasi lemak rasa macam manis sikit kan. Dia bubuh gula. Begitu. Jadi mana di antara ini fawaid as-sihah lah. Dengan faedah-faedah kesihatan. Begitu. Kalau hadis mana diisi ulama lain, kalau hadisnya dhaif maknanya tapi makna dia sahih. Kan? Tapi sini Suyuti menghasankannya lah. Baik. Itu satu poin dah habis. Kita masuk pula tentang taujihat, panduan yang lain pula. Jadi dia ada pertanyaan di sini. Berkenaan dengan hadis, kan? Apa yang perlu kita ucapkan ketika ada orang yang memarahi kita ketika kita berpuasa? Sebab bulan puasa ni kan ramai orang cepat marah. Mungkin sebab lapar ke, sebab dahaga ke, letih jam ke. Ramai yang cepat marah kan. Jadi kalau berlaku macam tu, kalau ada orang yang mencaci kita, mencela kita, apa yang kita perlu lakukan? Sana ada hadis yang sahih yang menyebut bahawa Nabi SAW berpuasa, as-siyamu junnatun, puasa itu adalah perisai. Kan, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila tiba hari berpuasa seseorang kamu, fala yarfusu wala yaskhabu, maka janganlah dia bercakap lucah, maka janganlah dia menjerit-jerit, kan? Fa in sabahu ahadun, apabila seseorang mencacinya, memakinya, atau qatalahu, ataupun memeranginya, kan, bergaduh dengannya, nak bergaduh dengan dia, falyaqul, maka hendaklah dia jawab, inni shaimun, saya berpuasa. Mudah kan? Tapi nak buat payahlah. Baik, seterusnya kita lihat pula tajuk berkenaan wajib puasa Ramadan. Okay. Jadi puasa Ramadan ini kewajipan dia adalah daripada Al-Quran. Allah kata syahrul Ramadan alladzina kutiba alaikumus shiyam, telah difardukan ke atas kamu berpuasa. Jadi itu daripada Al-Quran, dan sunnah dan ijma' umat lah. Ijma' seluruh umat, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Bulan Ramadan yang telah diturunkan padanya Al-Quran menjadi petunjuk untuk manusia dan menjadi padanya segala penjelasan daripada petunjuk. Al-Furqan, dan pembeza. Furqan ni pembeza lah, kan, antara kebenaran dan kebatilan. Faman syahida, barang siapa yang menyaksikan daripada kalangan kamu bulan itu, yakni bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah ia berpuasa. Ini disebut dalam surah Al-Baqarah lah. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, dibina Islam tu di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu mengucap bahawa tiada yang layak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dan Muhammad itu pesuruh Allah. Wa iqamatus salah, dan mendirikan salat. Wa ita'az zakati, dan menunaikan zakat, mendirikan salat, menunaikan zakat. Wa hajjal bait, dan
melakukan haji di Ka'bah, wa shaum Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis muttafaqun alaih. Baik, seterusnya, apakah yang wajib ke atas ماذا يجب على الصائم? Apa yang wajib ke atas orang yang berpuasa? Baik. Jadi yang wajib ke atas orang yang berpuasa pada ayuksira minat ta'at, iaitu memperbanyakkan amalan ketaatan lah. Memperbanyakkan amalan-amalan ketaatan dan menjauhi segala perkara larangan. Wa yajibu alaihi al-muhafazah 'ala al-wajibat. Wajib menjaga segala yang wajib lah, jangan disia-siakan yang wajib tadi. Wal bu'du 'anil muharramat, dan menjauhi segala perkara-perkara yang diharamkan. Fa yusalli as-salawati al-khams, maka dia mendirikan solat yang 5 waktu, fi awqatiha, dalam waktunya, ma'al jama'ati, bersama dengan jemaah. Wa yatruku al-kadhiba, dan dia tinggalkan segala perkataan dusta, wal ghibati, mengumpat, wal ghishi, ya, wal ghibata wal ghisya, dan penipuan lah, al ghish, ya, nipu. Wal muamalati ar-ribawiyyah, dan muamalah yang riba, yang ada unsur-unsur riba. Ya, wa kullu qawlihi aw qawlin aw fi'lin muharramun, setiap perkataan ataupun perbuatan adalah diharamkan. Qala Nabi, dia kata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang dusta, kata Nabi. Siapa tak tinggal cakap bohong, wal amala bihi, dan tidak meninggalkan beramal dengan cakap bohong tadi, ya, wal jahla, dan mana falaysa lahu fa mana wal amala bihi wal jahl, dan dia tu mana jahil, dalam kejahilan, ya. Falaysa laka haja, falaysa lillahi hajatun, maka Allah tidak ada hajat fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, untuk dia meninggalkan makannya dan minumannya. Dia tidak meninggalkan perkataan dusta, beramal dengan perkataan dusta, wal jahl, dan berada dalam kebodohan lah, begitu. Jadi Allah tidak berhajat kepada dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, kemudian kita lihat pula tentang kelebihan-kelebihan bulan Ramadan. Jadi mana Ramadan ni dia ada kelebihan yang sangat banyak lah. Dia ada keunikan dia yang tersendiri, ya, yang tidak ada pada bulan-bulan yang selainnya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu, salawat yang 5 waktu, wal jumu'atu ila al-jumu'ati, wa ramadan ila ramadan, mukaffiratun lima bainahunna in jitunibatil kaba'ir, ya. Kata Nabi SAW, salawat yang 5 waktu itu, ya. Salawat yang 5 waktu dan Jumaat ke Jumaat. Jadi salawat 5 waktu berada daripada zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, kan, itu selang antara waktu-waktu salat tadi. Dan hari Jumaat kepada Jumaat yang lagi satu, maknanya selang seminggu, kan. Dan Ramadan sampai bulan Ramadan, Nabi kata SAW, mukaffiratun adalah mengkafarah, menyucikan bagi apa yang ada di antara keduanya. Dosa-dosa daripada dosa-dosa lah. Antara Ramadan ni sampai Ramadan akan datang. Bila datang Ramadan seterusnya, maka dosa kita akan dosa kita yang telah lampau akan diampunkan. Begitu. Jadi mukaffirat ni menghapuslah di antara dosa di antara keduanya. Sekiranya dijauhi perkara besar lah. Sekiranya dijauhi dosa besar. Syarat dia tak boleh buat dosa besar lah. Ini jitina baitil kabair. Syaratnya naklah dijauhi dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan dia beriman, percaya kepada Allah Ta'ala, kan, kepada janji Allah Ta'ala, kan, wahtisaban, mengharapkan, menghitungkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ghufira lahu, nescaya akan diampunkan untuknya ma taqaddama min dhanbihi, apa yang terdahulu daripada dosanya. Hadis muttafaqun alaih.
وقال صلى الله عليه وسلم ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما ورد حوضا منع منه. Kata Nabi SAW, aku telah melihat seorang lelaki daripada kalangan umatku yalhathu atshan. Dia terjelit-jelit lidah dia kerana dahaga. Kan? Setiap kali dia mendatangi satu haud. Satu haud ini haud. Nah, kalau di sini haud Nabi SAW lah. Kan? Di syurga nanti. Ya, di padang mahsyar nanti. Muni'a minhu, maka dia ditegah daripada minum daripada perigi tersebut. Kan? Faja'ahu siyamu Ramadan. Lalu datang kepadanya puasa di bulan Ramadan. Fasaqahu, maka puasa tadi pun memberinya minum. Warahu, dan warawahu, dan memberi dia minum sampai dia hilang dahaga lah. Begitu. Hadis riwayat Tabrani adalah hadis ketika hadis Nabi SAW tidur. Hadis yang panjang tentang tidurnya Nabi SAW. وقوله صلى الله عليه وسلم sabda Rasulullah إذا كان أول ليلة من رمضان, apabila malam yang pertama daripada bulan Ramadan, sufidat syaitan, dirantai segala syaitan, wa maradatil jan, dan segala jin yang jahat, wa ghuliqat abwabun nar, dikunci segala pintu neraka, kan, wa futihat abwabun nar wa futihat falam yuftah minha babun, tidak akan dibuka satu pun pintu daripadanya. Satu pintu dalam neraka pun semua tak dibuka pada bulan Ramadan. Yang dibukanya hanya pintu syurga. Sebab tu kita terasa kesan dia tadi kan. Kita rasa macam suasana puasa Ramadan ni suasana yang begitu, kita kata tidak memenatkan lah. Suasana nyaman gitu kan. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi tidak dibuka satu pun pintu daripada neraka tersebut. Wa futihat abwabul jannati, dibuka segala pintu syurga. Falam yughlaq minha babun, tak ditutup pun satu pintu daripada syurga tersebut. Wa nada munadin, lalu ada yang menyeru, ya baghiyal khairi, wahai orang yang hendak membuat kebaikan, aqbil, segeralah buat kebaikan. Aqbil, segeralah berbuat kebaikan. Wa ya baghiyal khairi aw syarri, wahai yang nak buat kejahatan. Wa baghiyal syarri, aqsir, hendaklah kamu tahan diri kamu, kan, kurangkan daripada kemaksiatan itu. Walillahi mutaqa'u minan nar, Allah Ta'ala memiliki orang-orang yang Allah merdekakan daripada api neraka. Wa zalika kullu lailatin, demikian itu berlaku pada setiap malam. Setiap malam di bulan Ramadan. Masya-Allah. Dan kata Tirmizi gharib, hadis ini gharib lah, diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dia mensahihkannya di atas syarat dan dia mensahihkannya di atas syarat Asy-Syaikhain, yakni syarat Al-Bukhari dan Muslim. Habis tu. Masuk pula berkenaan cerita dengan al-birr wal ihsan fi Ramadan. Berbuat baik dan berbuat ihsan di bulan Ramadan. Di antara dia apa dia? Antara ihsan dan berbuat baik di bulan Ramadan yang paling utama apa dia? As-sadaqah. Kita bersedekah. Kan, jadi maknanya kita jangan takutlah nak bersedekah. Sebab apa? Nabi kata naqasat sadaqatun min malin, sedekah tidak akan mengurangkan harta kita. Jadi kita bersedekahlah berbanyak. Bila sedekah dia mari pula. Sedekah dia mari pula kan. Nah itu Nabi kata sedekah tidak mengurangkan harta. Baik. Jadi sewaktu Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. At-Tirmizi. Hadis riwayat Tirmizi dan ia adalah hadis yang dhaif lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberi makan berbuka bagi orang yang berpuasa, man fattara sha'iman falahu ajruhu, maka untuknya pahalanya, kan, min ghairi an yanqusa min ajri shaimi syai'un, mana akan berkuranglah puasa orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dan ia adalah hadis yang sahih. Dan Nabi SAW bersabda lagi, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberi makanan berbuka puasa, ya, memberi makanan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, kan, ataupun memberi minuman, tak kisahlah, makanan atau minuman,
min halalin, daripada yang halal, wasalat alaihi al-malaikatu sallat alaihi, para malaikat berdoakan ke atasnya. Salat alaihi al-malaikatu, malaikat tolong berdoakan untuk dia lah. Fi saat syahr Ramadan, pada waktu-waktu di dalam bulan Ramadan. Wa shalla alaihi Jibrilu lailatal qadri, ya, dan Jibril mendoakan untuknya di malam al-Qadar. Tabrani meriwayatkan daripada Abu Asy-Syaikh. Dan adalah Nabi SAW ajwadun nasi bil khair, manusia yang paling baik tentang manusia yang paling pemurah lah dengan kebaikan tadi, itu Nabi SAW. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan jadilah Nabi SAW ni lebih pemurah, sangat pemurah di bulan Ramadan. Ketika Jibril datang menemuinya sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian kita lihat pula tajuk seterusnya, qiyam al-lail. Maksudnya berdiri malam. Qiyam al-lail maksudnya berdiri malam ataupun solat malam lah. Begitu. Ketika seorang lelaki idh qala sallallahu alaihi wasallam, ketika sewaktu Rasulullah SAW bersabda, dan man qama ramadhana, ini ketika Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendirikan Ramadan, menghidupkan Ramadan. Qama makna berdiri lah. Qama makna berdiri atau makna menghidupkan di bulan Ramadan. Kisahlah hidup macam mana cara kan, baca Quran ke, solat ke, apakah, gitu, mendirikan bulan Ramadan. Imanan wa ihtisaban, dalam keadaan keimanan, penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan untuknya apa yang terdahulu daripada dosanya. Hadis muttafaqun alaih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhyi layalihi Ramadan. Allah Rasulullah menghidupkan malamnya di malam-malam Ramadan. Wa idza kana al-ashrul awakhir, apabila pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu, ay qada ahlahu, Nabi SAW mengejutkan istrinya ataupun keluarganya, kan? Wa kullu saghirin wa kabirin yutiqu as-salata, jadi orang budak kecil, kanak-kanak pun, orang dewasa pun mampu untuk mendirikan ataupun melaksanakan solat qiyamul lail itu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian tilawatul Quran Al-Karim. Sebenarnya antara pekerjaan yang kita boleh buat kan di waktu siang Ramadan lah, membaca Al-Quran Al-Karim. Yani idza kana sallallahu alaihi wasallam, apabila adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru min tilawatil Quran Al-Karim fi Ramadan, bila Nabi SAW sendiri yang memperbanyakkan bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Wa kana Jibril alaihi salam yudarisuhu, adalah Jibril alaihi salam dia bertadarus dengan Rasulullah SAW, datang bertadarus Al-Quran dengan Rasulullah SAW fi Ramadan, pada bulan Ramadan, riwayat Al-Bukhari. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yutilu al-qira'ata fi qiyam Ramadan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaannya di bulan Ramadan, aktsara mimma yutilu fi ghairihi, lebih daripada Nabi masa yang diambil Nabi memperpanjangkan bacaannya dalam qiyam Ramadan lebih daripada waktu-waktu lain. Bacaan daripada waktu lain kan, bulan Ramadan lagi panjang lah Nabi baca. Tapi kita hari ni kan, kerana apa? Dha'ful iman, kerana kelemahan iman kita kan, kita rasa letih dan sebagainya. Jadi kita nak bagi tahu siap-siap dekat imam. Beritahu kat imam, malam ni baca setengah page lah kita Ramadan ni, kita 1 rakaat setengah page lah. Setengah page tu kira banyak tu. Kan? Setengah tempat tu satu rakaat, 1 ayat saja. Okay? 1 rakaat hanya 1 ayat. Sebab apa? Sebab zaman Covid ni nak bagi cukup 30 minit, maknanya 1 ayat seminit nak baca 30 ayat. Sedangkan Nabi SAW ni suka memanjangkan bacaannya ketika qiyam Ramadan lebih daripada surah-surah yang biasanya. Itu. Dan
telah solat bersama dengan Rasulullah SAW itu oleh Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu di satu malam yang mana Nabi SAW baca surah Al-Baqarah sampai khatam. Larat kita duduk pun tak larat baca surah Al-Baqarah kan, mengantuk, tersengguk kan. Baca surah Al-Baqarah tadi nak habis sampai 3 jam nak habis surah Al-Baqarah kan. Dah 2 juzuk lebih kan surah Al-Baqarah itu. Jadi maknanya nak habiskan sampai tak larat. Tapi Nabi SAW habiskan baca Al-Baqarah dalam rakaat yang pertama diikuti oleh Hudzaifah ni kan. Summa Al-Imran, lepas habis Baqarah pula Nabi sambung dengan surah Al-Imran pula. Lepas tu Nabi sambung dengan surah An-Nisa pula. Kan? Yang mana dalam bacaan Nabi SAW tadi bila ada ayat-ayat cerita tentang tentang ayat azab ayat azab, maka Rasulullah SAW minta 2 rakaat, minta untuk fama shalla rak'atain wa 'indaha yas'alu fama shalla rak'atain hatta jaa Bilal kan. Kalau tadi faqad shalla ma'ahu Hudzaifah lailatan faqara'a bil Baqarah thumma Al Imran thumma Nisa. Nabi baca Al-Baqarah, kemudian Nabi baca surah Al-Imran, kemudian Nabi baca surah An-Nisa dalam satu rakaat. Jadi setiap ayat yang cerita pasal azab maka Nabi berhenti di situ. Nabi akan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada azab tersebut. Ya. Dan Nabi SAW tidak solat 2 rakaat sehingga datang Bilal kan, bisolati kan, sampai 2 rakaat tu Nabi baca sampai subuh lah kan. Fama shalla raka'atain, Nabi tak sempat nak habis 2 rakaat tu Bilal mari dah azan dah. Fa'adzanahu bisolati, maka dia pun melaungkan azan lah, nak bagi ajak Nabi SAW untuk solat tadi. Ya. Telah sabit ataupun terdapat riwayat dalam Sahih Al-Bukhari, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, as-siyamu wal qiyamu yashfa'ani lil 'abdi. Puasa dan qiyam. Kita tengok ni. Puasa dan qiyam. Qiyam ni pada berdiri malam, menghidupkan malam tadi dengan ibadat itulah ya, tahajud atau solat malam tadi. Kedua-duanya akan memberi syafaat kepada seorang hamba, dia akan beri syafaat. Jadi untunglah orang yang rajin puasa, yang rajin qiyamul lail kan. Gitu. Bila dia akan memberi syafaat? Yaumul qiyamah, pada hari kiamat, Yaqulu as-sawm, puasa akan bercakap. Ni puasa ni makhluk. Nanti Allah Taala akan bagi dia tu boleh bercakap. Rupa dia macam mana tak tahu lah, mana kita nak tahu, benda ghaib kan. Jadi puasa akan kata, Rabbi, Tuhanku, mana'atuhu at-ta'ama wasyaraba bin nahari. Ya Tuhanku, aku telah menahannya daripada makan dan minum di siang hari, di bulan Ramadan, di siang hari. Ya. Mari pula Al-Quran, wa yaqulu Al-Quran pula mari, dan Quran pula cakap, mana'tuhu an-nawma bil-laili. Aku menahan diri daripada dia tidur pada waktu malam. Maksud dia baca Quran pada waktu malam, dia baca Quran kan. Jadi Quran tu menahan dia tu daripada tidur di waktu malam. Jadi hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Jadi kedua-duanya pun memberilah syafaat dengan orang tersebut lah, dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan syafaat manusia, ni syafaat puasa dan syafaat qiraatu Al-Quran, rajin baca Al-Quran. Jadi begitulah lah, kita ni kena usaha bila kita rajin tadi banyak masa untuk membaca Al-Quran. Ya. Baik, seterusnya amalan lagi di bulan puasa ini, iaitu al-i'tikaf lah, i'tikaf. Apa dia i'tikaf? I'tikaf mulazamatul masjid lil ibadati, iaitu melazimi masjid untuk beribadat. Duduk di masjid dalam keadaan kita ni nak beribadah kepada Allah Ta'ala, taqarruban ila Allah Azza wa Jalla, sebagai mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sisihkan daripada diri kita segala urusan-urusan dan amalan dunia. Ya. Faqad i'takafa sallallahu alaihi wasallam wa lam yazal ya'takifu al-'ashr al-awakhir
kan? Sesungguhnya Nabi SAW telah beriktikaf, ya. Dan Nabi sentiasa beriktikaf di 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan hatta tawaffahu Allah Taala, sehingga Allah Taala wafatkan dia sallallahu alaihi wasallam. Kama warada fi sahihi, sebagaimana telah warid dalam sahih, ya. Wa qala alaihi salatu wasalam, yang mana Rasulullah SAW telah bersabda, al masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Masjid. Wa takaffala Allah liman kana al masjid baitahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan ambil tanggungjawab menjaga untuk mencukupkan kehidupan dia bagi mereka yang masjid itu adalah rumahnya, biruhi warahmati, dengan ruh, dengan jiwa yang baik tadi kan, Allah beri kepada dia hadiah ketenangan jiwa. Allah beri kepada hadiah ketenangan jiwa, kan? Dan Allah berikan kepadanya rahmat. Allah limpahkan ke atasnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pelepasan di atas sirat, kan? Maksudnya boleh lepas daripada terjun dalam jurang neraka Jahannam di atas as-sirat tadi, dengan rahmat Allah Taala ila Ramadan, ila ridwanillahi Taala, kepada keridaan Allah Taala, ridwanillahi ila al-jannah, kepada keridaan Allah kepada memasuki syurga. Riwayat Tabrani dan Al-Bazzar. Kemudian lagi apa yang kita boleh lakukan ialah di bulan Ramadan ni kan. Cumanya i'tikaf ni ada berlaku perselisihan pendapat di kalangan ulama. Di sana ada mazhab pendapat yang mengatakan bahawa i'tikaf itu bukan pendapat lah, berdasarkan nas lah, berdasarkan dalil, kan? Bahawa i'tikaf itu hanya pada 3 masjid lah, berdasarkan hadis Hudzaifah bin Al-Yaman, dan la i'tikafa illa fi 3 masajid. Tak ada i'tikaf melainkan pada 3 buah masjid, iaitu masjid Al-Haram, dan masjidku ini, dan masjid Al-Aqsa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya di sini berlaku perselisihan ulama di antara pembolehan untuk i'tikaf, kan? Begitu juga hadis ada hadis la i'tikafa illa fi 3 masjid, kan? Lepas tu hadis ini maknanya digunakan juga oleh ulama yang mengatakan ada i'tikaf. Hadis Aisyah kata al-i'tikafu fi masjidin jami'in. I'tikaf itu pada masjid jami'. Masjid jami' ini masjid yang didirikan padanya solat Jumaat. Jadi berlaku perselisihan pendapat hatta di antara para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum tentang i'tikaf di masjid ini. Jadi ala kulli hal, kalau siapa-siapa yang nak pegang pendapat ni silakan, nak pegang pendapat tu pun silakan. Jadi ala kulli hal, kalau kita nak tidur di masjid, ya, tidur je di masjid, tak ada masalah apa. Bukan salah pun kalau kita nak duduk di masjid, tak nak balik rumah kita, kan. Kita kenapa kita nak pecut. Kita nak buat pecutan terakhir bulan Ramadan, iaitu kita duduk bersendirian di masjid, kan, untuk beribadah kepada Allah Taala dengan solatnya, dengan doanya, dengan bacaan Al-Qurannya, dengan istighfarnya, kan. Jadi maknanya kita nak buat benda-benda tu di 10 hari yang terakhir, kita nak buat pecutan, kan, supaya kita ni sampai ke garisan dengan penuh kemenangan. Garisan terakhir dengan penuh kemenangan tadilah, kan, di hujung Ramadan tadi. Itu i'tikaf. Kemudian melakukan umrah al-i'timar, umrah. Wa huwa ziyaratu Baitillahil Haram, iaitu melakukan ziarah di Baitullah Al-Haram untuk tawaf dan sa'i di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW telah bersabda, umratun fi Ramadan, umrah dalam bulan Ramadan, ta'dilu hajjatan ma'i, sama dengan berhaji bersamaku, pahala dia. Pahala umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersama dengan Nabi SAW. Hadis muttafaqun alaih. Jadi sekarang kita tak mampu lah zaman Covid ni, kan. Begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila al-umrati, umrah ke umrah, kata Nabi SAW, umrah ni ke umrah akan datang, kafaratun lima bainahuma, ia adalah mengkafarahkan apa yang di antara keduanya. Hadis muttafaqun alaih. Itulah dia maknanya. Kemudian syurut as-saum, puasa, syarat puasa. Saya rasa cukup untuk tekat ni, kerana ada sedikit urusan.
Itulah rasa insya-Allah boleh memberi faedah kepada kita semua, faedah ilmiah supaya kita dapat panduan kan daripada apa yang saya cerita baca tadi daripada buku ni yang saya download di buku ni pun. Kan? Dengan taujihat Ramadaniyah kan. Panduan-panduan di bulan Ramadan. Semoga ia memberi manfaat. Jazakumullahu khairan barakallahu fiikum. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات أستغفره إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته